Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Muhammad Safizal bin Abdullah dan rakan-rakan seperjuangan saya iaitu Amir Zafran bin Ahmad Afandi, Muhammad Syamizal bin Ma'ahir, Muhammad Syakir Takif bin Muhammad Idris dan Cik Muhammad Eri Syafiq bin Cik Rozali. Okay, hari ini saya sebagai pendahuluan untuk menerangkan business plan kami dan kami juga daripada RY88 BTech Electrical Engineering Technology Maintenance System. Baik. Okey, hari ini pada permulaannya saya hendak menerangkan tentang pengenalan company kami. Baiklah, nama company kami adalah Azhar Teknologi Sdn Bhd. Azhar Teknologi Sdn Bhd inilah ialah sebuah syarikat yang baru ditubuhkan dan memberi tumpuan kepada pengeluaran produk baru iaitu dengan menggunakan solar. Kini kami juga mempunyai pengecas solar profesional terutamanya untuk memuaskan hati pelanggan yang sering menghadapi masalah kos telefon bimbit dan tidak mencukupi. Jadi syarikat kami ini juga memutuskan untuk melancarkan pengecasan secara yang baru dengan menggunakan tenaga solar untuk membekalkan tenaga elektrik kepada pengguna. Baiklah. Seterusnya kepada itu, produk ini juga telah ditambah baik pada produk pengecasan yang sebelumnya dengan melalui teknologi solar untuk membantu mereka menjimatkan penggunaan kuasa seperti bil elektrik lah. Baiklah, syarikat kami ini juga adalah bermodalkan daripada kami punya owner sendiri iaitu Muhammad Amirul Zafran bin Ahmad Afandi dan dengan cara peminjaman yang dibuat melalui bank. Syarikat kami ini juga terletak di Sungai Cuncuh 02100 Padang Besar Perlis Malaysia. Lokasi ini juga lebih baik dan kami boleh menguji sistem solar kerana ia mempunyai kawasan yang lebih luas bersebelahan dengan bangunan syarikat kami dan sewaannya lebih murah. Jadi syarikat ini juga lebih mempunyai ramai kenalan dan rapat dengan pembekal supaya kami juga dapat menjimatkan kos dan pengangkutan. Selain itu juga, Azhar Teknologi Sdn Bhd ini telah ditubuhkan pada 2 April 2021 dan didaftarkan di SSM pada tahun 25 November 2020. Seterusnya, kami juga akan meramalkan syarikat kami ini akan berkembang ke arah masa depan yang lebih baik dalam tempoh 3 tahun akan datang dan matlamatnya adalah untuk meningkatkan jualan syarikat. Syarikat kami juga akan menyesuaikan rancangan pemasaran yang khas untuk memastikan syarikat dapat bertahan dengan lebih lama dalam pasaran dan mempunyai tahap daya saing tertentu dengan pesaing yang lain. Baiklah, seterusnya adalah misi kami iaitu vision. Misi kami adalah menyampaikan produk dan perkhidmatan berkualiti berterusan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Visi kami adalah menjadi peneraju dalam penyelesaian kejuruteraan. Nilai kami adalah value, adalah accountability, committed, integrity dan spirited. Motto kami adalah kepuasan melalui kesempurnaan. Baiklah, seterusnya adalah business objective. Baiklah, objektif perniagaan kami memberikan tumpuan kepada pertumbuhan pendapatan jualan dan menyebarkan berita tentang perniagaan. Mempunyai senarai objektif perniagaan yang komprehensif mengikut garis panduan yang menjadi asas untuk perancangan perniagaan kami. Baiklah, berikutnya adalah objektif Azhar Teknologi Sdn Bhd. Yang pertama adalah getting and staying profitable, iaitu mendapat dan kekal menguntungkan. Dia juga adalah mengekalkan keuntungan, bermakna memastikan bahawa hasil produk kami mendahului kos menjalankan perniagaan. Dia juga berfokus pada mengawal kos dalam kedua-dua pengeluaran dan operasi
sambil mengekalkan margin keuntungan kami pada produk yang dijual. Okey, seterusnya adalah excellent customer service, iaitu perkhidmatan pelanggan cemerlang. Perkhidmatan pelanggan yang kami sediakan adalah dengan yang terbaik, membantu syarikat untuk mengekalkan pelanggan dan menjana hasil yang berulang. Memastikan pelanggan kami gembira harus menjadi objektif utama organisasi Azhar Technologies yang berhad. Yang ketiga adalah staying ahead of the competition, iaitu kekal mendahului pertandingan. Kami juga memahami kedudukan produk syarikat kami ini dalam pasaran untuk membantu kami menentukan dengan lebih baik cara meningkatkan kedudukan kami di kalangan pengguna dan meningkatkan hasil pengeluaran produk kami. Baiklah, seterusnya adalah business profile. Baiklah, business profile ini syarikat punya profile. Dia punya, okay, yang pertama adalah detail ataupun nama bisnes, nama syarikat kami. Nama syarikat kami adalah Azhar Technologies yang berhad. Didaftarkan, nombornya adalah 201903327178. Itu adalah nombor pendaftaran kami. Pemiliknya adalah 2 orang, iaitu Amirul Zafran bin Ahmad Afandi dan Muhammad Syahmiza bin Mahir. Lokasi syarikat kami terletak di Azhar Technologies Sdn Bhd, Sungai Cucuh 02100 Padang Besar Polis Malaysia. Seterusnya adalah nombor ofis kami, iaitu 0362761100. Jika ada apa-apa keperluan, bolehlah menghubungi kami untuk mendapatkan produk-produk kami. Ini adalah fax number kami, adalah 0362740681. Okey, seterusnya adalah kami punya produk ataupun business activity yang utama adalah solar power charger. Seterusnya adalah kami punya type of business, iaitu secara partnership. Business period pula yang kami akan lampirkan adalah 2 April 2020 sehingga 1 April 2022. Permulaan bisnes kami, iaitu bisnes capital, adalah RM250,000. Seterusnya adalah, ini adalah email dan website kami, azhartechnology@gmail.com. Dan seterusnya adalah website kami, iaitu http://www.azhartechnology.com. Sebarang pertanyaan bolehlah email kepada kami ataupun melihat di website kami. Seterusnya ialah nama bank dan alamat bank yang kami pinjam, iaitu di CIMB Kanga, 44 Jalan Penjara, Pusat Bandar Kanga, 01000 Kanga, Perlis. Seterusnya adalah akaun number kami, iaitu 84649,707. Okey. Itu adalah berkenaan dengan profil syarikat kami. Seterusnya adalah background ataupun latar belakang partnership untuk syarikat Azhar Technologies yang berhad. Yang pertama adalah pemiliknya, Amirul Zafran bin Ahmad Afandi, dan seorang lelaki duduk di Taman Datuk Umar Taha, Kebencih, Negeri Sembilan. Dia juga mempunyai kelulusan daripada Bachelor of Electrical dan Electronic System Maintenance. Pengalaman dia adalah 3 tahun bekerja sebagai Administrative Manager di Intel Penang. Dan sekarang dia adalah ketua kepada Azhar Technologies yang berhad sebagai General Manager. Seterusnya adalah Muhammad Syahmiza bin Mahir. Dia duduk di pesisiran utama, Taman Kulim Utama Fasa 2 di Kulim Kedah. Dia juga mempunyai experience ataupun academic qualification sebagai Bachelor of Electrical and Electronic System Maintenance. Experience beliau telah bekerja selama 5 tahun sebagai Administrative Manager at the
Kilang Infineon Melaka. Dan bekerja sekarang sebagai di Azhar Technologies yang Berhad sebagai Administrative Manager. Okey, itu saja daripada saya sebagai pendahuluan. Dan seterusnya saya bagi kepada Syauqi Thaqif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syauqi. Today I would like to present the background of Propulsors project. As we see in this slide, as we know, the most important thing to make company effective is to choose a place to run the business. The position must be strategic and environmentally sustainable, and most significantly, as we can see in map here, the location is Sungai Cucuh at Padang Besar Perlis. Our location in here at the solar farm, as we choose here because the place is really good to make to run a business. Go to the 6.0 marketing plan. Marketing plan is a theory of understanding the need of consumer. Marketing strategy has a great impact on the company because it can affect the company sale and market competitiveness and competitor in market. Through this company, we can establish a good relationship with customer to facilitate the transmission of product data and information to customer so that they can learn more about our product. The main target customer of our company are any customer who can use telephone and electronic product. Our product are suitable for any people income group to buy because our price are affordable for them. The company will choose the best distribution method to produce product to ensure that the company can achieve the high sale revenue. Go to the 6.1 market analysis. According to market analysis, this can solve the customer problem with power supply of electronic product. Facing the impact of epidemic now, most students need to use electronic product for online learning. We can use solar energy for environmental protection to charge. Using the product can improve the application of power supply and make our environmental more friendly while also saving for power flow. 6.2 market form. The company will evaluate the market and understand the need of customer to plan the company strategy to meet customer requirement in the market. The company must keep up with market trend and customize an effective marketing strategy to attract more customers than other competitors. The company will use the simplest and most effective marketing method, such as direct sale, introducing the product through design media, conducting and giving it away to some customer for free trial. Go to 6.3 business activity and service. As we can see here, the material we use, the function and price per unit. As we see, number one, solar panel. Solar panel used for electric charger, the main component. The price per unit around RM20 to 100. Number two is PCB board. PCB board is a electronic component untuk meletakkan solar charger bateri. Okey, harga yang kita minta adalah di antara RM1 hingga RM20. Yang ketiga adalah USB port untuk connect kita punya circuit dengan PCB board pada solar. Harga dia adalah RM5 hingga RM10. Yang keempat is a data cable. The cable are used for the transmission untuk mengatur carakan programming. Harga dia adalah antara RM2 hingga RM10. Yang kelima yang paling penting adalah bateri untuk bertindak sebagai power bank, made for high capacity and long lasting material. Harga antara RM22 hingga ke RM1. Ikut kepada 6.4 customer and marketing size. The
company target customer are user of telephone and electronic product. Everyone who use telephone is ideal for buying the company product. Wherever you young or old, man, woman, because most people now have electronic product in their hand. Children are no exception. Our product is affordable for our customer. The company use the simplest and effective design to producing the solar component. Okay, and dari segi geografi pula adalah the geography is based on location of customer in the market segment and investigation. Geography subdivision can be divided into several types, which include the country, region, city where the customer is located, and even smaller postal code. The goal of our customer should be changed according to sales scope and supply of the product. Okay, yang next, the piscography. This will affect the physiographical aspect and quality of customer, including their lifestyle, personal opinion, and activity. For example, some customer will not mind the price of curtain brand of charger, but what they want is safety of performance of the product and other factors. Physiographic segmentation is very important because it can prevent the company from falling into the trap of one-size-fits-all marketing, and it can also make unnecessary charge, but can attract customer with various needs in the market. And lastly is behavior. Behavior is also play an important role in influencing purchase strategy after market segment. A good buying strategy can be made and customer can be divided into multiple combination. Seterusnya adalah SWOT analysis. 65.1 adalah kekuatan. There are a few strengths of Azhar Technology Sdn Bhd which is accept the 15-day trial for the customer. Kami memberi barang kepada customer untuk 15 hari untuk mereka cuba. Kalau customer itu berpuas hati, kita akan bagi secara free, dan kalau tidak berpuas hati, kita akan tanya kita punya kelemahan apa supaya kita boleh memperbaiki. Yang seterusnya adalah weakness, kelemahan kita. The weakness for Azhar Technology Sdn Bhd would be new staff where they need learn more knowledge in product because company is still new and still growing stage. Kelemahan kita adalah kita punya staff masih baru dan tidak faham lagi akan kita punya produk. Hanya orang yang tertentu saja yang seperti yang mereka produk ini yang menguruskan segala hal produk ini. Jadi kita masih dalam stage baru lagi dan kita masih merancang. Sebenarnya ada opportunity. The opportunity for Azhar Technology Sdn Bhd is provide the product using new technology to function and target customer who unsatisfied with currently available service and also new technology. We also plan to give promotion of renewable energy from government level. The company can gain profit before there are other competitor come in industry provide similar product. Kita punya produk target customer yang tidak puas hati dengan servis yang ada pada masa sekarang ni yang berkenaan dengan kesukaran untuk mengecas handphone. Contohnya, kita menggunakan tenaga solar ni, kita punya tenaga solar ni kita boleh ambil daripada matahari terus ke untuk cas bateri, dan kita punya bateri tu compact, kita boleh pakai di mana-mana saja. Yang kita tahu adalah untuk kita tidak perlu menggunakan tenaga elektrik untuk mengecas, hanya menggunakan tenaga solar. Tapi tenaga elektrik tu adalah sebagai tambahan lah untuk kita cas kita punya solar. Okay, yang seterusnya adalah existing competitor. The trade for Azhar Technology Sdn Bhd, high competitor power and economic change. There is a lot competitor company that can easily produce a similar product as our company. Lastly, political instability is also threat for a company. The economic change will interrupt the market and directly influence toward
company sale and profit. Here we can see the SWOT table for analysis Azam company yang kita bincang tadi, iaitu strength, weakness and opportunity. Yang kita tahu adalah trik kita adalah kita punya existing competitor, yang boleh yang copy paste balik kita punya produk ni. Yang itu adalah bahaya bagi kita, sebab walaupun kita punya ni adalah baru, tapi banyak kompetitor yang boleh copy paste kita punya teknologi, sebab zaman sekarang terlalu canggih ya. Seterusnya adalah sale forecast, kita punya jangkaan jualan kita. The company investigate the market and evaluate the manufacturer and estimate the company sale performance and market forecast for next 3 year. Kita punya target jualan pada 3 tahun seterusnya. Seperti kita lihat ni pada tahun pertama, year 1, year 2 and year 3, kita punya sale forecast kita adalah 900,000 untuk tahun pertama, and second year adalah 2.4 juta dan 3 year adalah 4 juta. Itu bermakna kita punya target ini adalah luas, kita punya target ni, sebab kita yakin dengan kita punya teknologi solar ini. Sebenarnya kita punya marketing plan. Marketing plan kami adalah daripada segi pricing. Kita menggunakan harga yang murah sebab kita tidak mengambil keuntungan yang banyak. Kita menggunakan harga yang murah untuk meyakinkan customer untuk membeli kita punya barangan. Contohnya macam standard, kalau kita lihat jualan solar yang lain, contohnya harga production RM1, jualan 200. Jadi kita punya lain, kita cut sedikit, kita jualan hanya ambil dalam, contohnya kita jual dalam 100, kita jual dalam 150. So ini adalah distribution. Kita punya cara penyebaran kita punya jualan kita dari mana. Kita punya jualan adalah dari ada agent, lepas tu daripada market. Selalunya kita akan ambil kedai-kedai telefon, kedai-kedai yang menjual peralatan solar. Kita akan bagi nambah baikkan lah. Sebenarnya adalah 6.83 is communication. Good marketing management can contribute to company future development. Good marketing management can persuade customer to buy company product. Communication adalah penting untuk menarik perhatian customer untuk membeli produk kita. Dengan menggunakan communication dengan adanya kita punya pekerja yang pandai berkomunikasi dengan baik, mereka akan menarik minat customer untuk membeli barang kita. Seterusnya advertising, iaitu kita punya bagaimana kita sebarkan kita punya produk ni luas. Dan seperti dalam 6.85 is social media. Jadi kita lihat adalah bawah social media ni adalah yang sama seperti advertising, kita sebarkan melalui social media, kita sebarkan flyer dan macam-macam lagi. Sebab social media ni pada masa sekarang ni adalah sangat meluas. Kebanyakan orang kita lihat daripada 1 per 10, 9 per 10 menggunakan social media sebagai platform mereka untuk berkomunikasi. Jadi kita menggunakan benda yang ringkas dan senang untuk menyebarkan kita punya pasaran solar kita ini. Seperti yang 6.86 sale promotion, kita akan buat kita punya according to Amanda Barki, kita akan buat promotion untuk bagi diskaun kepada 50 customer yang pertama. Dapat diskaun yang secara murah untuk customer yang bertuah. Yang keempat, kita akan membuat, yang seterusnya kita akan membuat official website. Official website ni adalah untuk memudahkan customer mencari kita punya brand untuk mereka membeli dengan mudah, supaya mereka tidak beli yang terlalu mahal kepada yang orang yang menjualkannya dengan harga yang sangat tidak muhasabah.
Okey, student kita akan masuk pada organisasi plan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, nama saya Muhammad Syamil Rizal bin Mat Dahir. 7.0. Pelan organisasi biasanya memberi tumpuan kepada pertumbuhan pendapatan jualan dan menyebarkan berita tentang perniagaan. Mempunyai senarai komprehensif, rancangan organisasi mewujudkan garis panduan yang menjadi asas untuk perancangan perniagaan kami. 7.1 Organizational goals and strategies. Getting and staying profitable. Okey, mengekalkan keuntungan bermakna memastikan bahawa hasil kekal mendahului kos menjalankan perniagaan. Fokus pada mengawal kos dalam kedua-dua pengeluaran dan operasi sambil mengekalkan margin keuntungan pada produk yang dijual. Okey, yang kedua, excellent customer service, iaitu perkhidmatan pelanggan yang baik membantu syarikat mengekalkan pelanggan dan menjana hasil berulang. Yang ketiga, staying ahead of the competition. Memahami kedudukan produk syarikat dalam pasaran membantu kami menentukan dengan lebih baik cara meningkatkan kedudukan kami di kalangan pengguna. Okay, 7.2 company strategi. Okay, matlamat utama kami adalah mencipta produk solar untuk membuat beberapa sumbangan kepada masyarakat. Tenaga matahari memberi inspirasi kepada tanggungjawab kita kepada bumi dan masyarakat. Melalui teknologi canggih dunia dan pengetahuan para profesional, berbagai teknologi baru menggunakan tenaga solar telah dicipta. Melalui teknologi ini untuk mencipta penyelesaian solar baru dan menjimatkan bagi memenuhi plan tenaga hijau negara. Kualiti binaan perniagaan kami menjamin barangan unggul yang menggembirakan pelanggan dan niat membeli semula. Firma kami juga akan menjadi sangat berkesan dan cekap hasil daripada penggunaan sistem yang sesuai kerana ia akan mengurangkan kerja semula dan ralat, menjimatkan masa dan kos serta mengurangkan kos operasi. 7.3 Organizational chart. Okay, General Manager kami ialah Amirul Zafran bin Ahmad Afandi. Iaitu Finance Manager Muhammad Syamil Rizal bin Mat Dahir. Operation Manager iaitu Hafiz Zikri bin Nurizan. Sales Marketing iaitu Sales Marketing and Assistant iaitu Abu Bakar bin Ali. Sales Marketing ada dua orang iaitu Muhammad Syafiq Takif dan Abu Bakar, dan Administration Manager iaitu Cik Muhammad Eri bin Cik Razali. Okay, ini adalah bos kami iaitu General Manager iaitu Amirul Zafran bin Ahmad Afandi, berumur 23 tahun. Okay. Kualifikasi beliau adalah Bachelor Degree of Electrical System Maintenance daripada Unimap. Job description iaitu develop and executing the company operation strategy, manage and resolving problem. Yang kedua iaitu finance manager iaitu Muhammad Syamil Rizal, berumur 23 tahun. Kualifikasi beliau adalah graduasi Bachelor Degree of Electrical System Maintenance daripada Unimap. Job description iaitu overseeing the business overall flow and guaranteeing that sufficient money is provided to satisfy week. Okey, yang ketiga iaitu Operation Management iaitu Hafiz Zikri bin Nurizan, berumur 23 tahun. Kualifikasi beliau iaitu graduasi daripada Unimap, course Electrical System Maintenance. Job description iaitu increase organization process, method and concept. Okay, yang keempat iaitu Sales Marketing Muhammad Syafiq Takif bin Muhammad Idris, berumur 23 tahun. Kualifikasi beliau adalah graduasi Bachelor of Electrical System Maintenance daripada Unimap. Job description iaitu maintain relationship with major customer, evaluating and summarizing stat to provide data. Yang kelima iaitu Administration Manager
iaitu Cik Muhammad Eri bin Cik Rozali, berumur 23 tahun. Kualifikasi beliau adalah Bachelor of Electrical System Maintenance daripada UNIMEP. Job description iaitu supervising day-to-day operation of the administrative department and staff member. Okay, job description iaitu job title General Manager provide leadership and vision. Tanggungjawab beliau adalah developing and implementing growth strategy. Requirement strong leadership. Manager marketing manager, job purpose dia adalah play a crucial role. Tanggungjawab beliau adalah developing a pricing strategy. Requirement beliau adalah numerically literate. Okay, administration manager oversee the administrative operation of business. Tanggungjawab beliau adalah developing, reviewing and improving administrative requirement. Exceptional leadership. Okay, operation manager iaitu job purpose dia adalah manage overall operation. Responsibility beliau adalah develop, implement and review. Requirement beliau adalah ability to build. Okay, financial manager iaitu distribute the finance resource of company. Responsibility beliau adalah collecting, preparing and interpret report, and requirement able to manage guide. Okay, 7.5. Number of staff based on the job position. Ada 6 orang iaitu General Manager, Marketing Manager, and Administration Manager, Operation Manager, Financial Manager, and Marketing Assistant. Table of salary. General Manager adalah 6,500, Marketing Manager adalah 4,000, and Administration Manager adalah 3,500, Operational Manager adalah 4,100, Financial Manager adalah 4,000, Marketing Assistant 2,500. Total dia 27,100. Sekian daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Cik Muhammad Syafiq bin Jazali. Okay, saya akan menerangkan tentang operation plan. Okay, di dalam part ini ada beberapa yang kita senaraikan iaitu list of items. Lepas tu kita ada proses flowchart, list of raw materials required. Kemudian kita ada list of machine. Dan last kali kita ada office furniture and equipment. Okey, peran operasi adalah untuk menunjukkan keseluruhan proses rancangan yang harus dijalankan untuk mencapai matlamat syarikat. Okey, sebenarnya peran operasi ini juga secara stabil boleh memastikan bahawa setiap kedudukan dalam proses dapat melaksanakan dengan berkesan dan dengan cekap. Okey, pada kata ianya untuk memastikan syarikat ini dapat menyelesaikan tugas semua orang dengan cekap. Okey, sebenarnya plan ini juga sangat penting kerana dia akan menerangkan dengan jelas semua perbelanjaan modal dan perbelanjaan produk yang dikeluarkan oleh syarikat. Okey, syarikat kami mengeluarkan pengecas tingkat solar, iaitu pengecas baru yang boleh menggunakan tenaga solar untuk mengecas telefon. Okey, produk ini adalah produk baru yang dihasilkan oleh inovasi teknologi untuk menjimatkan tenaga. Okey, syarikat mempunyai idea ini kerana baru-baru ini ramai pelajar yang telah menggunakan telefon dan komputer untuk mengikuti pelajaran dalam talian kerana pandemik ini. Okey, jadi syarikat kami membuat keputusan untuk mengeluarkan produk ini untuk menjimatkan
lagi untuk cakap apa, untuk Jumatkan puasa. Okey, ini merupakan senarai peralatan yang ditawarkan oleh syarikat kami, iaitu yang pertama kita boleh lihat dalam tabel ni ada solar panel dengan harga satu unitnya berjumlah RM12. Okey, kemudian kita ada PCB board yang berjumlah RM7.5. Kemudian kita ada USB port iaitu dengan harga 50 sen. Kemudian ada data kabel RM3.10. Receiver RM4.25. YM 45 sen, and the last one is battery RM3.35. Okay. Untuk pengecasan solar kami menggunakan bahan yang berkualiti tinggi. Jadi jumlah kos bahan yang jadi jumlah kos bahan kami agak tinggi, tetapi ini memastikan pengecas solar kami tahan lama dan berkualiti tinggi. Okey, memandangkan peralatan utama yang digunakan adalah peralatan ringkas seperti screwdriver, test pen dan glove. Okey, kami tidak perlu menggunakan peralatan teknologi yang tinggi. Jadi kos pengeluaran kami adalah minimum. Okey, 8.2 adalah proses flowchart. Iaitu yang pertama adalah receiving outsource product. Okey, yang di mana ianya ni ialah fungsi dalam untuk melaksanakan perkhidmatan atau mencipta barangan yang secara tradisinya dilakukan secara dalaman oleh pekerja dan kaki tangan syarikat itu sendiri. Okey, seterusnya kita akan pergi ke quality control iaitu QC. Okey. QC ni tugas dia adalah memastikan kualiti produk dikekalkan atau dipertingkatkan dari semasa ke masa. Kawalan kualiti melibatkan unit ujian dan menentukan sama ada ia berada dalam spesifikasi untuk produk akhir. Okey, seterusnya kita akan pergi ke packaging. Okey, iaitu pembungkusan dan label boleh digunakan oleh pemasar untuk menggalakkan bakal pembeli untuk membeli produk tersebut. Okey, bukan itu saja, ia digunakan juga untuk kemudahan dan penghantaran maklumat. Okey, seterusnya package dan label menyampaikan cara menggunakan, mengangkut, menghitas semula atau membuang bungkusan. Okay, the last one is to delivery to customer. Iaitu proses penghantaran produk adalah penghantaran barangan kepada pelanggan yang di mana ianya dipesan melalui jurujual maupun melalui telefon. Okay, pesanan dihantar secara elektronik ke lokasi center dispatch. Okay. Sebenarnya penghantaran melihat pesanan untuk pusat pengedaran tersebut dan menentukan kaedah terbaik untuk penghantaran. Okay, sebenarnya 83 adalah list of raw material, iaitu bahan mentah yang diperlukan, bahan mentah yang bakal diperlukan dalam tempoh tertentu. Okay, ini kita boleh lihat bahan mentah kita adalah solar panel dengan kuantiti 50 item dengan harga seunit adalah RM12. So total semua sekali untuk 50 pieces 8.4. Okay, list of machine. Okay, equipment yang kita guna adalah screwdriver. Okay, screwdriver is to screw in or unscrew the
scope of the other components part. Okay, sebenarnya adalah test pen to test the electrical current flow and to ensure the circuit flow is normal and complete, and that the light in it turn on without electrical short. Okay, the last one is a glove. Okay, to protect the hand and the damage including cut or electric short. Okay, the last part is office peralatan yang terdapat di pejabat kami adalah yang pertama adalah printer, negotiation table, kemudian kita ada office desk, table, computer staff for 4 to 6 person. Okay, next kita ada sofa set, kita ada phone, kita ada air conditioner, kita ada lamp, and the last is computer. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Amirul Zafran. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan financial plan. Okey, untuk financial plan ni, introduction dia, financial plan ni adalah perancangan pelan kawalan adalah satu proses yang melibatkan anggaran modal yang diperlukan untuk mengenali, mengenal pasti dan menentukan struktur modal, keperluan dan sumber kewangan yang diperlukan oleh sesebuah organisasi. Okay, pelan kewangan ni adalah penting kerana ia membantu organisasi memastikan mereka mempunyai dana yang mencukupi untuk dibelanjakan dan membantu mereka menjalankan proses belanjawan. Okey, seterusnya 9.2 overview. Okay, overview ni azal teknologi solar ni dibuat dengan objektif untuk memastikan pelanggan akan mengulangi pembelian dengan syarikat selepas membeli dengan azal teknologi solar dan memastikan pelanggan diberikan dengan kualiti barangan tertinggi dan perkhidmatan pelanggan yang baik. So strategi pemilikan ni hanya melibatkan seorang atau lebih pengasas syarikat dan terdapat sejumlah besar risiko kerana keseluruhan jumlah modal syarikat sepenuhnya oleh pengasas. Okey, so seterusnya 9.3. Okay, 9.3 capital structure. Okey, capital structure ni as of 2 April 2021. Okey, untuk source of capital ni ada dua orang, iaitu Amirul Zafran dan Muhammad Syamil Zah. Okey, untuk share percentage dia ada 30% untuk dua orang, salah seorang dia 30%. Okay, so amount dia dalam 150,000. So funding from bank loan 40% iaitu berjumlah 100,000. So total untuk capital structure ni adalah 250,000. Untuk startup cost, azal teknologi startup cost ni capital expenses. Capital expenses ni ada company registration, equipment and furniture, lorry, machinery and tool, computer and rental. So total untuk capital expenses ni berjumlah RM48,700. Okay, untuk deposit inventory ada dua, deposit of office rental dengan inventory cost. So total untuk deposit inventory ni adalah RM27,500. Okay. Untuk labor expenses ada satu iaitu workers, so berjumlah RM55,000. So untuk total labor expenses hanya RM5,000. Okay, marketing and R&D expenses. Okay, untuk total marketing and R&D expenses ni berjumlah RM30,000. So total untuk startup Azhar Teknologi ni adalah RM161,200. Okay, equality, owner equality dan long term liability. Okay, total equality dan liability ni berjumlah RM250,000.
Okay, so untuk working capital, total equity and liability ni akan tolak dengan startup cost. So working capital dia akan jadi RM88,800. Okay, seterusnya untuk sale budget. Sale budget ni untuk akhir tahun bagi 2022. Okay, untuk sale budget ni kita ada aspek sale, satu selling price, sale revenue and cost of material and production, and markup in selling price. Okay, lepas tu dia terbagi pada 4 suku. Untuk profit, suku pertama kita dapat sebanyak 139,200, dan untuk suku kedua kita dapat 150,760, dan untuk suku ketiga kita dapat 185,600, dan suku keempat 185,600. So total untuk tahun tu kita dapat dalam RM668,160. Okay, so untuk operational budget, cost of sale. Cost of sale ni kita ada direct material iaitu solar panel, PCB board, USB port, data cable, reservoir, wire, LED lamp and battery. So total untuk direct material ni adalah RM32.20. Okay, direct labor adalah berjumlah RM19.65. Okay, manufacturing overhead cost untuk utilities berjumlah RM22.30. So total overhead cost adalah RM22.30. Untuk total cost of sale per unit, kita dapat jumlah iaitu RM74.15. Okay, seterusnya untuk operating expenses. Okay, operating expenses ni kita ada 3 tahun iaitu 2021, 2022 dan 2023. Okay, kita dapat marketing, utilities, rental, salary, APF contribution, social contribution, repair and maintenance, printing and stationery, insurance, company and registration. Okay, untuk depreciation dia adalah machinery and tools. Seterusnya ada komputer. So total untuk operating expenses untuk tahun 2021 kita dapat jumlah sebanyak RM434,003.60. Dan untuk tahun 2022 kita dapat sebanyak RM445,152.60. Dan tahun ketiga kita dapat RM445,760. Seterusnya project cash flow, statement of comprehensive income for Azhar Technology. Okay. Yang pertama adalah sale. Selepas tolak cost of sale, kita mendapat gross profit untuk 2021 adalah RM668,160. Untuk tahun 2022 kita dapat RM1,867.25.60. Dan untuk tahun 2023 kita dapat RM3,100,095. Untuk statement komprehensi ni kita ada marketing, utilities, rental, salary, APF contribution, social contribution, repair and maintenance, printing and stationery, insurance, company registration, petrol, machinery and tool, computer, and furniture and equipment. So total expenses-nya adalah RM439,760. Untuk 2022 kita dapat RM470,190. Dan untuk tahun 2023 kita dapat sebanyak RM520,207.06. So ini for interest rate and tax, kita dapat untuk tahun 2021 ni RM229,000, dan tahun 2022 RM1,396,868, dan tahun 2023 kita dapat sebanyak
RM2,694,360. So selepas tolak tax 6% apa semua, kita dapat net profit untuk tahun 2021 hanya RM219,403. Untuk tahun 2022 kita dapat RM317,313,95 dan 2023 kita dapat sebanyak RM2,514,304,86. Okey, seterusnya untuk cash flow for 2001, 2022 dan 2023. Okey, net profit. Net profit tadi saya ceritakan. Okey, untuk operating activity, depreciation of vehicle, depreciation of machinery, depreciation of furniture and equipment, depreciation of computer. So net cash flow for operating activity ni total dalam 3,290 untuk tahun 2021 dan 3,525 untuk tahun 2022 dan 3,960 untuk tahun 2023. Okay, untuk investing activity, vehicle, machinery dan furniture equipment. So net cash flow from investing activity ni untuk tahun 2021 RM45,000, untuk tahun 2022 RM105,000, tahun 2023 RM210,000. Untuk financing activity, dari capital dan dividend paid. Okay, untuk net cash flow from financing activity ni untuk tahun 2021 RM274,000, tahun 2022 RM300,000 dan tahun 2023 RM375,000. So cash at end period kita dapat untuk tahun 2021 ni RM551,179. Untuk 2022 kita dapat RM2,09,123. Okey, untuk tahun 2023 kita dapat RM3,581,442. Okey. Seterusnya statement of financial. Okey, statement of financial ni ada dua, untuk non-current asset dan current asset. Okey, untuk non-current asset ni kita ada vehicle, machinery and furniture equipment. So total untuk non-current asset ni kita dapat untuk 2021 adalah RM44,050. Untuk 2022 RM102,650 dan untuk 2023 kita dapat RM205,050. Untuk current asset pula, kita ada cash in hand, cash in bank and account receivable. So total untuk current asset adalah RM570,179. Untuk tahun 2022 kita ada RM1,699,448 dan tahun 2023 kita dapat RM2,963,449. So total untuk aset ni untuk tahun 2021 berjumlah RM574,229 dan 2022 RM1,820,098 dan 2023 kita dapat sebanyak RM3,132,409. Okey, untuk owner equality dia ada capital dengan net profit. So total equality ni kita untuk tahun 2021 kita dapat RM474,229. Untuk tahun 2022 kita dapat RM1,820,098 dan tahun 2023 kita dapat RM3,170,409. So seterusnya current liability. Untuk personal loan kita hanya RM100,000. Untuk total current liability RM100,000 lah. Untuk total equity and liability ni tahun 2021 RM571,571,229. Tahun 2022 kita dapat RM1,820,098
dan 2023 kita dapat sebanyak RM3,100,032,109. Okey, seterusnya 9.7 untuk BDP. Untuk BDP kita kena ada fixed cost bagi dengan sale price per unit tolak variable cost per unit. Okay, so fixed cost dia adalah 48,700 tambah RM55,000 dan dapat jumlah sebanyak RM103,003. Untuk variable cost per unit ni adalah RM74.15 dan sales price per unit ni adalah RM125,000. So BDP dia RM 103,700 bagi hasil tolak antara RM125 dengan RM74, terdapatlah total BDP dia 2,039 unit. Okey, seterusnya untuk kesimpulan, kesimpulannya untuk mendapat capai pertumbuhan jangka pendek, Azhar Teknologi akan menghasilkan strategi pendapatan untuk memperoleh kesedaran jenama yang lebih baik di kalangan pengguna. Ini memandangkan Azhar Teknologi Solar masih merupakan syarikat yang agak baru yang dilancarkan pada April 2021. So fokus dan objektif jangka pendek mereka adalah untuk mendapatkan nama jenama untuk diri mereka sendiri dan meningkatkan bilangan pelanggan dan jualan untuk meter solar mereka. Walau bagaimanapun objektif pertumbuhan jangka pendek objektif pertumbuhan jangka panjang solar Azhar Teknologi tidak tertumpu kepada jualan dan keuntungan mereka, tetapi objektif jangka panjang mereka adalah untuk mencipta bahawa perubahan kepada alam sekitar melalui pengguna dan penjualan teknologi suria yang berkembang dan untuk menjadi penyedia sumber tenaga terbaik yang menyediakan penyelesaian tenaga yang boleh diakses, berpatutan dan boleh dituai. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.